Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Ramai Pagi dan seperti telah pun kita janjikan, ya, kita akan mengikuti satu segmen tazkirah di mana kita akan menyentuh mengenai dengan jaga pertuturan kita ni. Ini yang penting ni Wali untuk membagi kesedaran kepada kita untuk kita ni sentiasa menjaga lidah lidah kita daripada menyinggung perasaan orang yang dengan kita bercakap dan sebagainya, ya. Betul. Alhamdulillah. Pagi ini kita menghadirkan Yang Mulia Ustazah Nur Hayati binti Haji Abdul Rahman yang mana merupakan penolong pegawai perkembangan agama berada di sebelah kanan Intan, ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didoakan jualah presenter kita ni, ya, Wali dan juga Intan dan siapa sahaja berada di sini ini, sama ada di luar juga, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lembut saja kita dengarkan pertuturan daripada Ustazah sebentar tadi, ya. Ini bertepatan dengan tajuk yang kita ni bawakan pada hari ini. Jaga pertuturan kita ni Ustazah, betul ya? Betul. Baik. Untuk lengkapnya sebelum itu kita persilahkan terlebih dahululah kepada Ustazah, ya, untuk menyampaikan mukadimahnya. Ini mengenai dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kali diucapkanlah kepada semua selamat menyambut ilal hijrah. Sesungguhnya bulan Muharram ini ia bukan sahaja kita akan mengingatkan penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga pada bulan Muharram ini ia merupakan bulan pilihan Allah. Artinya bila sebut bulan pilihan Allah ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan erti Muharram ini pun adalah dilarang berperang. Maka di sini ni Ustazah terdoronglah untuk kita ni pada bulan Muharram ini sama-samalah kita ni bermula pada bulan Muharram ini berhijrah dengan memulakan menjaga tutur bicara kita ni, kerana manusia ni kita ni memang indah dapat lari daripada komunikasi. Kalau indah ada komunikasi, mungkin ada sebahagian daripada kita ni itu akan jadi stres, depres, kerana ada tempat meluahkan bercakap, bersosial ni. Jadinya sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan manusia ni dalam keadaan lengkap, Allah juga kurniakan kita ni ada lidah. Lidah ni ia walaupun adalah anggota yang indah bertulang, tetapi ia punya kesannya, pengaruhnya tu adalah cukup hebat kalau sekiranya digunakan dengan cara yang betul kepada orang ramai. Nah, lidah ni adalah alat untuk kita ni kan menyampaikan. Sebabnya kalau kita ni tidak dapat nada lidah, memang orang lain akan faham apa yang akan sebenarnya akan disampaikan dalam hati kita ni. Nah, begitulah juga lidah ni kalau sekiranya tidak digunakan dengan tepat, memanglah ia akan rumah tangga yang harmoni boleh jadi runtuh. Kalau masyarakat boleh jadi porak-poranda. Begitulah juga hubungan kekeluargaan boleh terputus, renggang disebabkan tidak ada pengawalan lidah ini. Nah, kita ni manusia ni hari-hari bercakap. Betul. Hatta walaupun ratu pendiam pun perlu jaya bercakap. Sebab tu percakapan ini perlu dijaga. Sebab apa? Kita ni mahu dalam percakapan itu kita ni mahu adanya kasih sayang di antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Dengan adanya percakapan yang baik-baik akan menyenangkan hati orang kan. Bilanya percakapan yang indah baik, kita ni pun indah mau merakit dengan orang tersebut. Lagipun bila bercakap yang baik-baik ini ia merupakan satu anjuran di mana adanya pahala di sana tu. Tadi jangan lupa bahawa kalimah yang baik itu adalah sebuah sedekah. Maka oleh itu
lidah ni bukan sahaja ia sekadar ucapan, tetapi ia termasuk dalam kita ni punya akhlak. Mengetahui bangsa itu sebenarnya tadi mengenali daripada bahasa kan, macam mana ia mengungkapkan tautan ni orang Melayu ni, ni bangsa ni ya. Tapi dengan ungkapan itu juga bagaimana ia mengekspres bahasanya tu, perkataannya tu pun kita ni akan tahu orang itu adakah ia berbudi pekerti ataupun sebaliknya. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Ya, itulah mukadimah yang dapat kita ni sama-sama fahami ya, disampaikan oleh ustazah sebentar tadi ya. Itulah kita ni sebenarnya dapat melihat seseorang itu daripada tutur katanya ya. Bukan sahaja akhlak itu kan kita ni nampak di sana banyak yang dapat kita ni lihat ya daripada cara mereka berkata-kata, personality dan juga sebagainya ya. Ada juga yang mengatakan ni katanya ustazah hanya mulut kuat ni kena kasar ninya. Tapi hati baik. Hati baik. Tadi memang kita akan jumpa lah dengan sebilangan orang cuma tetap aku mulutku laser pelang juga. Tapi hati mau tahu. Tapi kalau kita difikirkan mengapa Rasulullah itu diutus kerana akhlak ini bukan kepada sikap saja kita ni lihat tetapi segala perbuatan, ucapan kita ni itu pun termasuk dalam akhlak. Jadinya apabila orang itu memiliki akhlak yang cukup mulia, artinya ia akan menjaga secara langsung ia akan menjaga ia punya ucapan itu, ungkapannya itu. Kita dapat menilai di sana tu, walaupun ada kalanya ada orang pandai menapuki dia di luar di lidahnya cuma ni, tapi sebenarnya akhlaknya cuma ni tapi pandai menapuki, tapi pada ada ketikanya perkara itu pun boleh nampak juga pada hari-hari yang lain kerana apa yang lidah kita itu yang dapat menapuk selama-lamanya itulah kadang-kadang ianya identiti kita ni juga tu menampakkan bangsa tu kan bangsa ni dilihat daripada akhlaknya. Jadinya bila akhlaknya tu tinggi maka apa yang lahir daripada seorang itu pun berbudi pekerti. Tapi bila ia bercakap yang indah apa ni orang senonohnya kita ni sesuai dengan identitinya orang beriman ni, maka kita ni tahulah dari mana akhlaknya tu mungkin agak kurang bertepatan ataupun tidak mengamalkan sifat-sifat mahmudah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In detail lah ya. Maksudnya ia mengklaim dalam dirinya ada taman tetapi mulutnya ialah kita ni lidah aninya hanya kita ni aku sengaja tu bercakap cuma tu hanya kita ni mana dia sengaja. Tapi kalau sudah dalam daripada hati kita ni itu ia selalu diterbitkan daripada hati dan dikeluarkan daripada percakapan. Perbedaannya masakannya kita ni tadi memarah limau akan keluar anggur kan. Mesti jual air limau ya. Mesti jual air limau sesuaikan sebab itu yang kita ni ada istilah macam indah sengaja sebab itu kena apa insya-Allah akan dikongsikan sekarang bagaimana kita ni itu mengawal mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ada tips dan juga InsyaAllah ya. Jadi Ustazah tadi menyentuhnya mengenai dengan bertutur mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi mungkin boleh kongsi kepada penonton kita bagaimana mungkin ada panduan bertutur atau berkomunikasi mengikut Al-Quran dan juga Sunnah ini. Okey, terima kasih Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Al-Quran adalah pegangan kita ni. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu memanglah banyak panduan-panduan ataupun ajakan-ajakan kepada kebaikan yang sepatutnya kita ni ikuti dan teladani. Dan di setiap daripada apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan dipamerkan, biasanya dipamerkan melalui akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda mengakui bahawa aku ni diutus untuk menyempurnakan akhlak, makarimal akhlak. Maka di sini ni apabila sudah menyempurnakan akhlak bukanlah dilihat pada Rasulullah tu bukan dilihat pada intelektualnya. Kita ni pun tahu bahawa baginda adalah seorang yang buta huruf. Tetapi diutusnya baginda itu kerana ia punya akhlak itu adalah top. Ada orang walaupun 10 orang dikumpulkan manusia ni memang dia dapat menandingi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sudah mendengar macam tu jangan pulang kita ni putus asa. Anda dapat jadi macam mana Rasulullah ni, tapi kata ni dianjurkan. Jadinya salah satu yang
yang terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah pergaulan baginda tu dengan orang-orang di sekelilingnya. Sama ada orang tua, sama-sama sahabat ataupun kanak-kanak, musuh, tetap layanan yang dibagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang terbaik. Nah, dalam Al-Quran memang banyak panduan bagaimana kita ni tu bertutur, bagaimana kita ni tu berbicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ni. Hatta keluarga terdekat ataupun orang lain, tetap panduannya tu sama sebenarnya. Saya datangkan 3 ayat sahaja sebab kalau dibaca dah habis ni karang lepas waktu karang. Okey. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dalam surah An-Nisa juga, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Oleh kerana itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka ni berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan dalam ayat yang terakhir, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yakni kepada Firaun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Artinya dalam 3 ayat yang dibaca tadi, berkatalah yang baik kepada manusia, berkatalah dengan tutur kata yang benar, dan juga kata-kata yang lembut itu adalah panduan dalam kita ni tu berkomunikasi sama-sama manusia ni. Kerana manusia ni perlunya ada cara kita ni approach mereka ni dalam berdakwah. Contohnya dalam berdakwah perlu dalam keadaan yang dalam tutur bahasa yang cukup indah. Boleh dipahami. Boleh dipahami. Kerana kalau kita ni contoh ayat terakhir tadi tu, Allah memerintahkan Nabi Musa mendatangi Firaun, cakap kepadanya nasihat yang lembut-lembut. Sebabnya kalau kita ni dengan cara yang kasar, keras, mungkin orang akan menjauhkan diri dan pemahamannya bahawa Islam itu adalah kasar. Sebab itu pendidikan seperti ini boleh diaplikasikan kepada semua golongan sebenarnya. Kita ni kan menunjukkan bahawa Islam itu adalah indah. Bukan indah pada akhlak tetapi indah pada pertuturan jua. Kalau kita ni melihat daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah disebut daripada cucunya sendiri, Hasan Al-Husain radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada bapanya Saidina Ali ni, macam mana kan aku punya ni datuk kau ni punya ulahnya. Maka bapanya Saidina Ali beritahu baginda Rasulullah ni adalah orang yang sangat suka senyum. Suka senyum dan suka berbudi pekerti dan tawaduk, merendah diri. Dan ia juga adalah baginda juga adalah orang yang bukan kasar. Bukan suka berteriak-teriak, bukan je tukang cela. Artinya dan indah suka mencela makanan. Maka daripada di sini ni kita ni boleh faham di sininya bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bercakap ia lembut. Anda payah macam menyerang di sini ni berteriak-teriak kita ni macam orang kan berkelahi juga. Memang ada sebahagian daripada kalangan masyarakat kita ni tu. Maka elakkanlah biarlah bila bertuturan ni dalam bahasa yang lembut. Bukan je terlalu perlahan, hingga je sampai orang kalat mata. Susah mendengar. Berbezalah jelas. Tapi si pendengar pun perlu husnuzon juga ya. Ya, betul. Mungkin yang menyampaikan percakapan tersebut kurang pendengaran. Jadi memang menjadi kebiasaannya. Memang sesuaikan. Tapi sebagaimana yang diajar kepada kita ni, ya tentu cakap yang baik-baik, bahasa yang indah-indah, supaya orang tertarik dengan kita ni pun hubungan sesama manusia tu, apalagi orang beriman, akan menjadi kukuh di antara satu dengan yang lain. Bila anda menjaga pertuturan, apa akan terjadi? Memanglah ada perbalahan. Sekarang ni macam-macam hanya sekadarnya orang salah cakap, manusia jadi bertengkar, malahan boleh
melibatkan kehilangan nyawa. Itu salah satunya itu tu kurang kesabaran juga tu. Ya, bukan sahaja menerusi pertuturan secara verbal, tapi secara dalam talian ini pun juga dipentingkan juga ya. Betul. Media sosial. Masa ni bukan lagi lidah secara yang bukan di lisan, tetapi masa ni Jari dengan teknologi kita ni masa sekarang ni memang dalam pas pelang tua dengan teknologi itu. Sebab tu jadi diri kita itu orang yang bertanggungjawab. Selidiki dulu apa yang sampai kepada kita ni, jangan rushingkan ikut dia akan menyampaikan perkara-perkara yang orang happening, tapi sebenarnya berita fitnah, yang salah. Berita yang salah yang anda betul. Maksudnya tabayun lah tu ya. Perlu ada selidiki di sana tu, takut-takut jadi fitnah. Bila sudah jadi fitnah, orang itu jauh, bukannya orang kita ni di Brunei Darussalam payah mencari orangnya tak. Jadi itulah ya, jaga pertuturan kita ni ya. Pertuturan masa kini bukan saja melalui interaksi sosial kita ni bersama dengan orang sekeliling dan juga masyarakat ya. Malahan juga secara media sosial ya, dengan teknologi masa kini yang semakin canggih ya. Kadang-kadang ianya juga boleh mendatangkan kemudaratan, bukan sahaja kepada diri kita ni, malahan juga kepada orang lainnya. Tambahan lagi dengan perkara-perkara yang tidak betul ya disampaikan menerusi media-media masa ini tadi ya. Berbalik semula kepada topik kita ini, jaga pertuturan kita ni. Kepentingan kita ini Ustazah untuk terus menjaga lidah. Ada saya pernah mendengarkan ya, berkatalah yang baik-baik, kalau tidak ada yang baik untuk diperkatakan maka diamlah. Mungkin Ustazah tahu mengenai dengan perkara ini dengan lebih lanjut. Silakan Ustazah. Terima kasih. Itu apa yang dibaca oleh wali tadi itu memanglah ada ditekankan di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Artinya di sini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka dalam di sini ini jelas kepada kita ni sebagai manusia ini memang bercakap itu perlu, tetapi ada pada ketikanya perlu je kita ni diam ya? Kalau sekiranya nadakan dibualkan itu sebab apa, kalau kita ni rasa percakapan kita ni itu tidak ada manfaatnya di sana tu, ataupun boleh mengundang kemarahan ataupun perpecahan, hendaklah kita ni berdiam diri. Tapi masyarakat kita ni pelik sebenarnya. Bukan pelang pelik apa, bila orang diam marah juga. Yang pendiam banarnya. Tapi sebenarnya kita ni kena bersangka baik. Sebab apa, bila ia diam itu, ia akan menyelamatkan dirinya, ia akan menyelamatkan kita ni. Sebab apa, kalau sudah kita ni kan memulakan bicara tu, kadang-kadang bicara tu tidak ada manfaatnya. Kan bual-bual kosong itu tahu-tahu menjurus kepada mengumpat dia, mengeji dia, mencela dia, itu kena diindemahu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah individu yang pendiam. Pendiam. Cuma ia akan bercakap pada yang perlu sahaja. Perlu dan pada yang bermanfaat. Sebab tu kita ni kena contohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga turut mengajar kita ni tu, sebelum bercakap fikir dulu. Fikir dulu apa kan dicakapkan itu. Okeykah kalau aku sampaikan ani arah dorang ani? Okeykah kalau ani disampaikan? Ini mendatangkan macam perbalahan kah, permusuhan kah? Tapi kalau sekiranya kemudaratan itu lebih banyak rasanya, maka kita diamkan terlebih dahulu. Mungkin pada satu ketika yang lain kita ni boleh sampaikan kepada orang yang kita ni kan tujukan ya, macamnya orang marah. Dah kan awal tujuan kita ni kan menasihati padamkan dulu keredah kemarahannya tu. Kita ni kena ada orang kena ada lihat situasi dan keadaan juga. Sebab tu kerana bahasa bila kan orang bercakap ni kena dalam peribahasa, bila cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar, artinya hati-hati, ubaya-ubaya. Kalau orang beriman memang ia akan bercakap daripada hatinya, one to one. Kerana ia memang betul-betul kan mau
mengajak saudaranya ni kepada kebaikan. Tapi bagi orang yang orang yang munafik ni, perkataannya tu, ucapannya tu di ujung lidahnya. Kata ni bila dia ujung lidah tu macam dia ikhlas Indah ikhlas di sana tu. Sebab tu kena bersihkanlah jua hati kita ni agar dengan kebersihan hati itu kita ni apa yang lahir daripada mulut kita ni itu pun ada keikhlasan di sana tu untuk mengajak kepada orang ramai. Nah, dalam agama Islam ni memang kita nanti dilarang untuk bercakap yang buruk-buruk. Cakaplah yang baik-baik, cakaplah yang mengingatkan Allah. Tapi ada situasinya juga kalau kita itu dibenarkan untuk memburuki. Ada situasi juga. Tapi di mana situasi itu adalah situasi di mana orang itu kena zalimi. Bukannya waktu kita ni macam memang kita ni tu macam kan membuka aib itu indah. Walaupun kita ni kan cakap kebenaran tentang itu indah. Tapi apabila seseorang itu ia dizalimi, maka ia ada hak untuk kan mensuarakan. Artinya ia bukannya ia akan memburuki itu melaporkan kepada hakim dan siapa sahaja yang merasakan dapat membantu ia melepaskan ia daripada kezaliman seseorang ini. Ia memburuki itu bukanlah ia akan menyampaikan yang buruk, tapi kebenaran. Supaya kezaliman itu dapat diketahui dan dihentikan oleh orang-orang yang disampaikannya ini. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, yang cukup padat yang sebenarnya apa yang telah pun disampaikan dalam tajuk kita dalam segmen Tazkirah hari ini, jaga pertuturan kita ni. Jadi apapun Ustazah, masa kita ni mencemburi sebenarnya. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, penolong pegawai perkembangan UKAMA. Jadi pentingnya ni Ustazah untuk kita ni menjaga pertuturan kita ni daripada kita ni menyinggung perasaan orang lain Betul, kerana ia pun apabila ada makanan pun keberkatan itu perlu daripada apa yang kita disampaikan adalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.